طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lama tidak berjumpa. Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat pejuang syurga sekalian, melihat wajah saya berbeza ke atau tidak, sama je, itulah dia. Apa yang kita perlu syukuri ialah kita masih boleh bernafas, kita masih berada dalam keimanan, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mencari redahnya, untuk terus melakukan ibadah kepadanya. Itu adalah satu rahmat yang paling tinggi untuk kita. Bila Allah gerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu yang baik, Allah izinkan kita melakukan perkara yang baik, maka itu adalah satu rahmat yang sangat tinggi. Mari kita tengok siapa ada di dalam ni. Nur Hisham. Semoga Allah sentiasa memberikan keafiatan, kesejahteraan. Amin, amin, amin atas doanya ya, Nur Hisham. Kemudian kita lihat ni, Kamisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kamisa beri salam pada semua ya. Inilah sahabat-sahabat sealam maya. Kita berjumpa, ramai tak kenal Kamisa ni, pun dia kenal sebab dia student saya dulu di UKM. Yang lain-lain boleh perkenalan. Kita lihat bila dia sentiasa ada dalam live ni, maknanya dia kawan sekuliah kita lah ya. Kemudian Mazah, Waalaikumsalam. Ya, amin, amin, amin. Bunda Berseri, Alhamdulillah, kullu minallah, haza min fadli Rabbi. Okay, Nur Ashikin Abu Bakar, Waalaikumsalam sayang. Wardi Ahmad, Waalaikumsalam warahmatullah. Nasib baik lain, okey. So semua izin Allah. Lutfia, nampak berseri, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari ni panggil Bunda Siti juga. Tu anak saudara, dia selalu panggil nama lain, tapi okeylah. Ini kan dalam satu pengajian, jadi kita mengikut panggilan sama dengan rakan-rakan, betul tak? Okey, saya kira kita boleh teruskanlah ya. Oh, hari ni birthday Prof Kamil Majid. Tanah Wali Prof. Yang ke-70 Prof Kamil Majid UM kan. Okeylah tu. Yan Suzana Aziz. Yan, buku Yan yang minta tu dah diuruskan postnya, mungkin sampai nanti Senin, Selasa ke seronok sempat dapat tengok ya. Okey. Kita kembalilah kepada tadabbur kita. Sebelum tu mungkin kita cerita sikit tentang apa yang berlaku pada masa sekarang ni. Kita masih lagi dalam suasana coronavirus pandemik. Dalam suasana ni kita pun kena bijak untuk memahami, bijak untuk menerima berita-berita yang betul, yang sahih dan tidak sahih. Apa yang kita perlu jaga ialah kita jaga sebagaimana yang diarahkan SOP tu. Namun dalam keadaan begitu kita perlu perlu banyakkan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
penyakit ataupun virus corona ni satu yang kita tidak nampak dan Allah yang menjadikan. Bila Allah yang menjadikan, maka semua apa yang berlaku dalam dunia ini Allah yang menjadikan. Jadi kita tidak boleh tak boleh putus asa. Kita kata tak akan habis-habis, tambah je. Itu je yang kita cakap. Cuba kita setiap tu kita istighfar banyak-banyak, taubat. Bukan saja kita minta ampun untuk diri kita, minta ampun untuk semua. Kita minta ampun, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Bila kita sebut kami itu maksudnya menyeluruh kan. Of course lah kita fokus diri kita dulu, lepas tu kita kata keluarga kita, ampunkan dosa-dosa kami. Kerana mungkin apa yang berlaku ini Allah mahu kita, bukan mungkin pun begitulah mahu kita lebih muhasabah diri, mahu kita lebih prihatin apa yang kita lakukan. So kita bertaubat, baru kita masukkan kita punya doa, mohon ya Allah jadikanlah kami hamba yang saleh dan beriman kepadamu. Selamatkanlah kami daripada bala, bencana. Kita tak perlu, kalau kita kata, saya tak tahu lah baca doa, banyak lah ustazah ajar doa-doa tentang penyakit ini. Saya tak tahu nak baca. Saya tak hafal. Mari kita permudahkan Banyak saja yang kita boleh hafal. Istighfar kita tahu. Subhanallah, Alhamdulillah, zikir itu kita tahu. Kita baca yang tu. Kita baca Fatihah. Fatihah itu doa. Ibu doa. Kita di dalam ni banyak doa. So kita doa mudah-mudahan dengan rahmat Fatihah itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Allah bukan setakat kita saja selamat, tapi Allah angkat virus itu untuk memudahkan kita menjalankan aktiviti kehidupan kita seharian. Dan tuan dan puan-puan sahabat syurga sekalian, kita tak boleh doa ni tak boleh berhenti. Cuba kita tanya diri kita. Waktu kita baca sekarang kan banyak dia kata, lockdown 12 hari bulan. Kita pun sibuk lockdown 12 hari bulan ni, macam saya nak balik kampung, nak keluar daripada kampung, nak balik sini, tak nanti kena terperangkap. Kita tak kata dulu astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa, baca itu dulu baru pekpok benda lain. Baru fikir. Jadi bila kita dah baca la haula wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan melainkan Allah yang mengatasi dia, maka kita pun terbuka untuk fikir bahawa ya Allah, tunjukkanlah saya, berikanlah petunjuk apa yang boleh saya buat. Apa yang saya berlakukan ini betul atau tidak. Kita yang pertama Allah dulu. Bukan kita tanya pula, dihantar pula, betul ke ni? Apa ke ni? Sebenarnya kita pun tak tahu tu betul ataupun tidak. Kita tanya siapa pun, kita tak tahu. Mungkin boleh jadi memang betul dalam perancangan pemerintah kita memang nak lockdown 12 hari bulan. Tapi Allah juga boleh mengubah perancangan itu. Dan apa-apa kena ikat. Boleh berubah perancangan itu. Bila perancangan itu berubah, itu sebabnya kita kena dekatkan diri kepada Allah. Satu. Bukan juga kita, usaha kita untuk lockdown itu, pemerintah kita dan kita ikut semua adalah untuk mengelakkan penyakit itu. Itu usaha. Jadi usaha kita itu mesti disertakan dengan doa. Kerana Allah yang menentukan. Meskipun lockdown, kalau kita tidak patuh ataupun kita patuh tapi kita tidak meminta kepada Allah untuk tidak kita jauh daripada bala bencana, tidak juga berakhir. Jadi kita usaha dengan kaedah-kaedah ataupun apa yang telah disarankan oleh pihak berwajib kepada kita ikut. Tapi doa kita tidak putus. Sebab itulah Bonda sebut tadi, kalau baca berita, bacalah haula wala quwwata illa billah, dan terus masukkan dalam hati apapun yang berlaku, Allah yang Maha Kuasa. Dalam masa Bonda tak live beberapa minggu yang lepas, satu perkara yang berlaku dalam keluarga Bonda, anak Bonda positif
Tapi positif ialah Alhamdulillah, Alhamdulillah dia tak bergejala, tak ada masalah, positif saja. Tetapi di situlah bonda ingat bahawa bonda selalu ingatkan dalam tadabbur, dalam ceramah, di mana-mana bahawa kita banyak berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu juga memberi kesedaran bahawa saya perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak terperanjat? Saya rasa semua orang terperanjat. Sehingga bonda berdoa, ya Allah, cukuplah bonda yang rasa ni, tak payahlah orang lain. Mungkin bonda rasa kesian kalau orang lain rasa cukuplah, rasa, walaupun sebenarnya kalau dilihat anak bonda tu tak ada penyakit apa-apa pun. Langsung malah kita boleh kadang-kadang timbul fikiran anak tu sendiri, jangan-jangan orang ni tersilap saya. Tidak, saya fikir memang tidak semestinya ada gejala dan sebagainya, dan bonda bersyukur sebab dia tempat kerja dia swab dia dan dia ketahui. Kalau tak nanti kita mungkin bonda, biasalah anak kita nak pergi kerja, kita peluk, cium salam dan sebagainya, nak balik pun macam tu, masa balik pun macam tu. Jadi bila tahu dia positif, kita pun isolate diri kita asingkan diri, dia asingkan diri, so kita selamat. Jadi sebenarnya itu Allah nak selamatkan. So kenapa kita nak bonda tanam balik lah, walaupun pada mulanya, of course pada mulanya ingat tak, minggu sebelum berlaku tu saya bercerita tentang as-sadmatul ula, satu rencatan pertama, meranjatkan. Memang itu satu dugaan yang besar. Bila mula-mula dengar tu memang kita, orang Melayu kata, kita macam nak melatah. Tapi ingat, kita mesti la haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya cakap terus terang. Waktu bila ambil dia, memang saya rasa saya menangis. Itu kita manusia biasa, ada keadaan kita tidak dapat mengatasi perasaan kita, emosi kita, Allah yang pegang, dan istighfar banyak-banyak. Saya rasa ubat istighfar itu terlalu mujarab untuk benda. Sekejap je saya menangis pun rasa tak lama. Saya terus berfikir bahawa kenapa saya mesti menangis. Saya fikir orang lain lagi, saya fikir insaf lah, orang lain bagaimana anak dia, keluarga dia, suami dia, bapa dia, atuk dia dibawa masuk dalam ambulan dalam keadaan tidak sedar, dan keadaan susah bernafas dan sebagainya. Dia nak saya pergi senyum lambai daripada jauh, cuma tak boleh salam, tak boleh dekat. Itu saja pun kita dah tak tahan. Itu saja saya nak cerita peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa kita tidak live. Kebetulan bonda tidak sihat, jadi orang kata memang bonda duduk bilik je. Jadi mungkin itu juga satu hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bonda tidak banyak bergaul dengan dia. Di balik kerja pun saya tak jumpa sangat sebab saya duduk dalam bilik saja. Orang hantar bonda makanan dalam bilik. Jadi kalau bonda sihat, agaknya tentulah bonda macam biasa, duduk gelak-gelak, cakap sama-sama, makan bersama-sama. Tapi dalam keadaan itu Allah pelihara. Jadi kita tu kena lihat, kena bersyukur setiap apa yang Allah beri kepada kita. Kadang-kadang penyakit pun ada hikmah di sebaliknya yang kita tidak tahu. Okey. Rakan-rakan, sahabat-sahabat pejuang syurga sekalian, saya tengok sudah ramai ya. Saya cuma semalam saya tag beberapa orang sebab saya takut bila saya iklankan tu orang tidak ingat tidak ingat orang tidak ingat yang saya tidak tahu saya buat tadabbur ni. Jadi pada yang saya tag rasa tak selesa dengan tag bonda tu, untag lah ya, termasuklah Ruziah ni. Ya, boleh untag, tak ada masalah. Terkandas baca astagfirullah. Betul. Kalau kita apa-apa sahaja, kalau dalam musim banjir ini, satu lagi yang saya nak sebutkan ya kepada mereka yang ditimpa banjir, kepada kita yang tak ditimpa banjir, ingat-ingatlah semua sahabat kita, ada yang di dalam kesusahan sekarang ini, ada yang di dalam keadaan mereka tidak tenang, tidak tenang, maksudnya
mereka mungkin kehilangan harta benda, mungkinlah kesukaran tempat perpindahan dan sebagainya. Kita turut mendoakan, mudah-mudahan mereka semua selamat. Kita kena doakan begitu. Harta mereka selamat, diri mereka selamat. Dirilah utamanya, nyawa, harta. Tu termasuk jugalah kita, itu satu dugaan yang besar yang perlu kita sentiasa ingat sahabat-sahabat, saudara mara kita, mereka ukhuwah kita, saudara kita dalam Islam. Jadi kita kena ingat, kalau kita ada peluang memberi bantuan, apa cara kita beri saja bantuan. Bukan bantuan itu mestinya duit. Kalau kita ada, kita beri. Kalau tiada, mungkin tenaga. Kawasan yang dekat-dekat dengan kita boleh pergi untuk tolong dia bantu membersihkan rumah dan sebagainya setelah berlakunya banjir. Saya tengok dalam media sosial, ada rakan-rakan daripada institusi tertentu buat satu gerak kerja, pergi membantu membersihkan. Itu satu khidmat yang sangat baik, dan juga boleh menghiburkan untuk mengurangkan sedikit keresahan mereka yang menghadapi permasalahan ini. Dan kita terus berdoa mudah-mudahan semuanya selamat. Kepada yang menerima, mungkin mereka tak dapat tengoklah kita live, itu juga satu ni. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka menghadapi ujian ini. Dan kalau katakanlah kehilangan harta benda, kehilangan apa-apa, kita berdoalah kepada Allah. Kita memang ada doa yang Rasulullah ajar. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, dia kata, berikanlah aku pahala atas musibah yang aku tanggung ni. Jadi maksudnya musibah tu pun kita boleh dapat pahala. Wakhluf li khairan minha. Dan berilah ganti yang perkara yang lebih baik. Semua datang daripada Allah kan. Bila Allah ambil, Allah nak ganti yang baik, itu kita tidak tahu. Sebenarnya apa yang kita dapat tu, itu yang terbaik. So kita sentiasa bersyukur. Tapi doa itu jangan kita lepas. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, sebenarnya kenapa orang yang musibah itu dapat pahala? Sebab ada sifat sabar, ada sifat reda, ada sifat syukur. Maka di situ Allah himpunkan banyak pahala. So kita, kenapa kita berdoa supaya kita diberikan balasan baik, supaya kita tenang, supaya kita sabar, supaya kita apa-apalah maksudnya kita yang boleh membawa kita kepada penyerahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penyerahan tadi, dan kita minta hanya Allah yang boleh gantikan. Gantikan yang lebih baik. Saya cakap terus terang, saya ingat waktu anak saya meninggal, ada orang-orang yang beritahu saya, itulah dia kata, kalau anak tak boleh ganti, kalau suami boleh ganti. Hati kecil saya berkata, suami pun tak boleh ganti. Sebab dia tak sama. Tapi Allah yang gantikan. Anak tak boleh ganti, tapi Allah boleh gantikan. Bukan gantikan dengan anak, gantikan yang lain-lain. Mungkin Allah nak angkat martabat yang ditinggalkan kepada kita. Itu kita tidak tahu. Mungkin Allah nak menguji kita supaya kita betul mendidik anak-anak kita yang macam benda ada ditinggalkan dua. Saya terus fikir bahawa Allah mahu saya fokus kepada dua orang ini supaya dia betul-betul menjadi insan. Insan yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena ingat semua yang baik-baik berlaku. Kita hari nak bercerita tentang rahmat, sebab tu bolehkan sedikit dengan rahmat. Rahmat itu datang dengan kesyukuran kita. Okey, kita baca terus kita tinggalkan hari itu Auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-82. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini yang kita baca hari itu. Apakah mereka tidak apakah mereka tidak mahu memikirkan, kita tadabbur, sebab itu kita namakan pengajian kita tadabbur. Daripada kalimah inilah, afala yatadabbaruna, dabbara yudabbiru, memikirkan, mengkaji, melihat, mencari pengajaran, itu dinamakan tadabbur. Afala yatadabbarun. Ini satu peringatan daripada Allah. Apakah mereka tidak memikirkan
Al-Quran. Sebab itu kita alhamdulillah kita sudah termasuk dalam orang yang berusaha. Kita bukanlah tahu semua dah Quran, tapi kita sudah mula berusaha. Kita tak boleh terus dapat kesemuanya. Kita belajar, kita tahu sikit-sikit. Walau kana min 'indi ghairillah, kalaulah Quran itu bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka mereka akan ketemui, kalau kita tak percayalah Al-Quran. Kalau kita kaji, kita lihat Al-Quran, dia tidak ada yang bertentangan di antara satu sama lain. Tidak ada kontradik di antara ayat ini, meskipun ayatnya panjang, surahnya ada 114, dia tidak, misalnya surah Fatihah sebut ini, surah ni sebut ini, tidak ada pertentangan. Bahkan ayat itu adalah sentiasa saja sama arahnya, iaitulah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun Allah bicarakan, tidak ada yang bertentangan. Dia kata sebab itu disebutkan kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan daripada Allah, nescaya mereka dapati perselisihan yang banyak di dalamnya, banyak perkara yang tidak betul. Okey, hari ini kita sambung ayat baru untuk siri ke-40 ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi aza'u bihi. Ini dia. Apabila mereka didatangi sampai berita yang mungkin menunjukkan keamanan, mungkin menunjukkan berita kegembiraan, ataupun dia kata awil khauf, ataupun kecemasan, aza'u bihi, dia kata mereka terus menghebahkannya. Ini saya nak relatekan dengan apa yang berlaku pada hari ini. Ini zaman peperangan di zaman Rasulullah, ataupun zaman Rasulullah berhadapan dengan musuh-musuh secara jelas untuk memerangi mereka. Jadi dia kata ada golongan apabila berada dalam keadaan aman, dia pun bising aman. Datang waktu kecemasan, mereka pun hebahkan berita. Waktu tu tak ada media sosial, hanya bercakap dari satu dengan yang lain. Pada hari ini, cabaran kita ialah adanya media sosial. Aza'u ini, menghebahkan berita ini adalah satu perkara yang sangat mudah. Sangat mudah. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan semua dalam hati ini telah berdebar-debar, berdidak-diduk. Sebab itu saya ajak tuan-tuan dan puan-puan bacalah la haula wala quwwata illa billah banyak-banyak. Bacalah istighfar. Sebab berita itu pun belum tentu benar. Kalaupun benar, belum tentu Allah jadikan. Boleh jadi Allah jadikan, tapi tidaklah sesusah yang kita bayangkan. Jadi di sini cuba lihat. Sebenarnya keadaan orang yang sebelum ni kita cerita tentang orang munafik, orang yang tidak taat kepada Allah, sifatnya begitulah. Dia kata apabila ada datang berita, sama ada berita itu tentang keamanan, tentang kecemasan, aza'u bihi, mereka hebahkan. Jadi masalah hebahkan inilah yang hebahkanlah ni yang merosakkan sebenarnya. Nampak tak? Tak perlu sebenarnya hebahkan perkara-perkara. Kadang-kadang dicerita, di sini begini, di sini begini. Banyak yang tidak betulnya. Sebab itu Allah sebutkan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum. Kalaulah, dia kata, maksud tu Rasulullah patut menjadi rujukan sebab dia wujud. Kalau saya dah sebut banyak kali sebelum ni, kalau Rasulullah sekarang zaman kita dah tak ada, tapi kita ada sunnahnya. Kalau kita rujuk kepada itu kan. Dia kata lau radduhu, kalau dikembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri, kepada pemerintah. Kita ada pemerintah sekarang, pada pihak yang berkuasa di antara mereka. Tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya.
Okey, tahu tak? Jadi kalau kita ni nak jadi orang yang tenang kan, kalau kita dengar kerajaan dah buat keputusan begini-begini, jangan kita terus nak condemn je, orang katalah bahasa biasanya, ataupun kita rasa nak komen tak begitu. Kita hanya pun bercakap sendiri dan kadang-kadang keluar perkataan kasar yang mungkin anak-anak kita di sekitar kita dengar, yang tak baik dan sahabat kita yang lain pun dengar, sedangkan tidak memberikan impak apa-apa. Kita bukan tidak boleh memberikan pandangan, boleh. Kita boleh memberi cadangan, boleh. Tapi mengikut kaedah yang betul. Contohnya, saya semalam dengar satu ucapan ceramah lah daripada seorang ustaz di Indonesia, mungkin sahabat kami lah dulu masa belajar di Azhar. Itu betul tadi Bunda ada sebut sikit. Kita dah buat semua, dia kata. Kita dah buat penjarakan sosial, kalau kita buat dah kan. Kita pakai pelitup muka, kita bersihkan diri, kita macam-macam lah kita buat semua, tapi berlaku juga. So, apa lagi yang kita belum buat? Saya ulang apa yang Ustaz tu sebenarnya kita semua tahu, tapi bila kita dengar tu baru kita tersedar lagi satu perkara. Saya sampaikan pada rakan-rakan semua. Yang kita tidak buat ialah kita kurang doa. Macam Bunda sebut tadilah, kalau kita dengar perkara yang membingungkan, kita tidak ruduh ilallah. Ruduh ilallah, kembalikan pada Allah, kembalikan pada Rasul. Apa Rasul buat kalau dia menerima khabar? Apa Rasul buat kalau ada perkara yang mengancam kita? Dikembalikan kepada Allah. So kita tak buat yang itu. Kenapa kita tidak banyakkan solat taubat kita? Kalau yang saya baca, dengar daripada ulama tu, seharusnya kita boleh memberi idea, memberikan pandangan kepada golongan-golongan agamawan kita supaya mereka bersatu, memberikan pandangan supaya cubalah kita buat bersama. Dalam keadaan macam ni kita tak boleh duduk ramai-ramai, tapi kita buat dalam SOP yang betul lah. Kita buat taubat, buat zikir, buat doa, hajat bersama-sama. Kalau kita tidak boleh buat di satu tempat, kita buat cari masa yang sama. Mungkin radio, TV kita ada. So kita ambil satu masa setiap hari, kita kata okey, daripada pukul sekian ke pukul sekian kita zikir ini, kita doa ini, kita taubat, kita salat taubat dan sebagainya. Apa salahnya kalau pukul 3 pagi, pukul 4 pagi ada rancangan di TV, radio yang mengingatkan kita dan dibuat live dalam media sosial supaya semua orang sedar, ada kesedaran. Kalau kita jangan set dalam minda kita tak ada siapa, orang semua tidur. Sampai bila pun kita tidak akan buat. Tapi kalau kita buat, insya-Allah ada daripada mungkin jutaan manusia di negara kita ini, Islam mungkin ada 1,000, 100 yang buat, insya-Allah doanya diterima oleh Allah. Kita buat doa itu. Kita tak pernah dengar lagi kan. Cuma memanglah kalau masjid-masjid yang masih dibenarkan jemaah, selalunya dia kata sebab Jumaat semua buat. Tapi banyak masjid tidak buat sebab ditutup atas langkah berjaga-jaga. So kita buatlah mengikut SOP yang betul. Kita banyak masjid yang besar yang boleh tidak mesti berpusu-pusu. Kita ni orang Islam yang tahu peraturan. Kita ikutlah peraturan. Saya duduk jauh ni, dengar ke suara saya? Kalau tak dengar, beritahu tak dengar. Saya pergi duduk slow-slow pula, duduk belakang. Dah lah saya tak pakai mikrofon ni. Okey, ini Ustaz juga ni, Ustaz Ismail Husin tanya, Bunda, jika seseorang itu diuji bertimpa-timpa, apa kalam terbaik untuk tenangkan mereka? Sebenarnya, kita untuk menenangkan orang lain itu bukan, kadang-kadang kita bercakap, bertenanglah, sabarlah, itu tidak berapa memberikan impak yang yang kuat. Kadang-kadang
ada kita boleh cakap dengan percakapan. Ada kita boleh laksanakan dengan, saya nak beritahu ya, bukan mesti kita sabarlah baca doa ini, baca doa ini, tidak semestinya. Mungkin kita datang ziarah, kita bercakap yang baik-baik. Tak perlu kita cakap benda tenanglah, tak perlu kita kata baca ayat ini tenanglah. Tidak. Kita kena lihat keadaan cara kita untuk kita bercakap. Contoh kalau kita banjir, contoh tenang, sabar, gini. Tidak. Dalam suasana yang terdesak itu kita jangan banyak sangat-sangat untuk meninggikan. Sebab kadang-kadang orang yang diuji ini, diuji itu sampai ke hatinya kadang-kadang. Kadang-kadang tak, awak tak rasa, cuba awak rasa. Mungkin ada dalam hati dia begitu. Jadi kita tolong dulu, kita biarkan, dan mungkin tenang. Mungkin kita boleh, sekarang kita mesej, kita tenangkan, tapi kita dah jumpa dia, kita dah bantu dia. Kalau kita lihat dia kurang dari segi keuangan, kita bantu dia segala. Kita bina repo, hubungan yang baik dulu dengan yang diduga itu. Barulah kita boleh memberikan kata-kata rangsangan, ataupun kita nak bagi dia doa contohnya, ataupun banyak saja kata-kata, tidak ada satu yang statik, ini kata-katanya, tidak. Macam benda pernah sebut sebelum ni, yang orang tu sakit, ini ujian Allah nak hapus dosa kamu. Dia sakit, bila kita cakap macam tu, dia silap faham. Saya banyak dah berdepan dengan pesakit yang mengadu pasal itu. Saya je ke berdosa, dia tak berdosa ke? Padahal orang tu cakap betul dengan dia. Saya kalau dia mengadu dengan saya beritahulah, sebenarnya bukan dia kata you yang banyak dosa, tetapi dia beritahu bahawa you beruntung sebab Allah menghapus dosa you, dia tidak. Begitulah ya. Tetapi sebab itu kita bila nak bercakap tu kena baik, kena tenang. Beri ketenangan itu dengan kaedah psikologi. Maksudnya bukan baca dakwah juga. Kalau kita berdakwah dengan orang, bukan kita tengok dia buat salah. Betul Allah kata, falyughayyiru, dalam hadis mengatakan, maka ubahlah dengan tangan. Bukan bila Rasulullah kata begitu, ubah dengan tangan. Kalau tak upaya, ubah dengan lidah. Kalau tak upaya juga ubah dengan, bukan pada ketika itu. Ada kaedahnya. Kalau nak ubah dengan tangan pun, dengan kuasa pun, ada kaedahnya. Bukan terburu-buru. Kerana terburu-buru itu selalunya memberikan impak yang tidak bagus. Ini yang kita belajar dalam ilmu dakwah. Sebab tuan tanya, apa dakwah ni kena belajar, ada ilmu? Ada ke? Pergi bercakap, bukannya dakwah tu bukan bercakap saja. Dakwah bukan bercakap saja. Banyak benda lain. Beri kasih sayang pun dakwah juga. Jadi kalau kita tengok orang tu teruji, kita beri kasih sayang. Kita zahirkan kasih sayang. Menzahirkan kasih sayang tu, aku sayang, kamu peluk, itu bukan. Bukan itu saja. Paling bagusnya ialah memberi, membantu, walaupun mereka orang kaya. Dia kata, apa dia orang senang, kita nak bagi tu macam campak garam ke laut. Tidak, dalam waktu susah sebenarnya memberi itu, tak kira dia orang senang atau orang susah. Sebab itu ada hadis Rasulullah mengatakan, tahadu tahabu. Kamu berhadiah-hadiahlah, kamu akan berkasih sayang. Ada rasa timbul disayangi. Musim banjir ni macam mana pun dia kaya, pakaian dia sudah stuck dalam tu, mungkin kotor, mungkin ini, kita bawakan pakaian baru. Jangan pula kita bawakan yang buruk-buruk daripada rumah kita. Kita bawakan yang baru supaya dia boleh ada persalinan pada waktu itu. Kita tahu mereka kaya, tetapi untuk pergi cari pampers untuk anak-anak mereka, tidak sempat. Kita tahu mungkin ada tuala wanita atau macam-macam lah keperluan-keperluan mendesak yang bukan maksudnya kerana dia tidak mampu beli. Tidak mampunya itu kerana tidak boleh keluar daripada keadaan itu. Jadi Ustaz Ismail, Ustaz pun tahu sebenarnya. Perkataan itu boleh ataupun apa yang kita ajarkan untuk menenangkan mereka, pertamanya ialah kasih sayang. Hubungan yang baik dengan kita. Dia rasa ada orang bersamanya ketika dia susah. Kalau sakit pun macam tu. Kita datang, kalau boleh diziarah lah. Zaman sekarang ni tak boleh menziarah. Ataupun ada pesakit yang tak boleh diziarah. Saya ingat saya waktu saya kemo tu, doktor tak bagi jumpa ramai-ramai.
dalam keadaan macam tu tak perlu ziarah, tetapi mungkin kita mesej, tanda kita ingat atau kita kirim apa-apa sebab itu walaupun kadang-kadang saya macam tak berapa gemar mengirim bunga lah apalah, itu tidak memberikan, tetapi ada orang dia rasa ceria dengan keadaan itu, maka kita lakukanlah. Tapi pesakit yang sedang timur jangan dibagi bunga fresh flower, tak boleh, doktor memang tak bagi masuk. Dia akan letak di luar bilik, sebab pesakit yang sedang melalui kemo tu tidak digalakkan ataupun memang dilarang untuk berikan benda-benda yang mungkin kita tak tahu bakteria atau apa saja yang ada padanya itu sampai. Jadi saya dulu masuk je mentang-mentang lah ada orang suka bagi saya bunga, nurse tu sibuk, Prof jangan lepas ni bunga-bunga fresh flower letak kat pintu, jangan masuk dalam. Dan dia pun tengok kalau orang bawa je dia tak benar masuk. Memang betul itu untuk menceriakan kita, tetapi ada keadaan kita kena tahu. Sebab itu saya dah sebut kalau orang susah, kita beri hulur kasih sayang dulu. Hulur kasih sayang itu dengan senyuman, dengan ziarah, dengan apa-apa je lah kalau kita nak memberi hadiah, apa-apa je. Untuk dia rasa bahawa ada orang bersama dia. Lepas tu barulah kita berikan ayat-ayat, berikan dia perkataan yang mungkin menggembirakan dia. Kalau orang sakit, mungkin kita rasa bahawa kita berikan harapan sebab ada, kita tak tahu umur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun doktor tu kata ini hidup lagi tinggal 3 tahun, belum tahu juga. Semuanya di tangan Allah. Saya alhamdulillah dirawat oleh doktor yang betul-betul berpegang kepada kuasa Allah. Walaupun dia beritahu, Prof ini risikonya begini, dia kata. Risikonya pun mungkin dia kata stroke dan sebagainya. Tapi doktor tu sapu-sapu belakang, tak tentu, saya beritahu je. Tapi kita sebagai pesakit mesti istikharah supaya treatment kita itu betul dan doktor yang memberi rawatan pada kita juga yang terbaik. Banyak pula saya nak jawab Ismail. Mudah-mudahan sampailah maksud saya. Kita tu kena, kalau nak bercakap tu hati-hati dengan orang yang teruji ni. Lagi-lagi yang bertimpa-timpa macam mungkin dia baru kematian. Lepas tu tiba pula banjir, sakit pula mak dia, sakit pula suami dia, bertimpa-timpa lah. Sebenarnya orang kata saya ni diuji bertimpa-timpa, tapi saya alhamdulillah walaupun bertimpa-timpa Allah bekalkan kesabaran. Memang sungguhlah kalau orang lihat memang bertimpa-timpa sangatlah, tetapi pada saya Allah buat tu memang mungkin, bukan mungkin memang Allah sayang lah, sebab kalau tak saya pun tak tahu saya hanyut ke mana sudah. Jadi begitulah. Saya harap orang-orang lain teruji juga merasa begitu. Kita minta daripada Allah. Kesabaran itu pun kita minta daripada Allah. Sabar itu bukan datang daripada diri kita sendiri, datang daripada Allah. Sebab itu kita minta Allah, sabarkanlah saya. Ya Allah, berilah saya kesabaran, berilah ketabahan. Sebab itu kita kata kekuatan, Allah memberi kekuatan. Kekuatan itu ialah kesabaran. Kesabaran itu datang dengan kesyukuran. Syukuri apa yang ada. Syukuri yang ini, maksudnya kita diuji di sini, kita ada lagi yang ini. Contoh macam saya. Bila anak saya meninggal ketika umur 16 dan 20 tahun, 19 tahun, saya syukuri apa yang berlalu. Maksudnya dia dah bagi saya 16 tahun. Apa lagi yang saya nak? Dia dah bagi saya rasa 19 tahun. Kenapa saya tamak sangat nakkan dia sehingga saya mati baru dia mati? Itu hak dia, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dia bagi saya anak yang baik-baik, yang menggembirakan sepanjang. Bukan tempoh sikit, 16 dengan 19 tu saya cukup gembira dengan mereka. Lepas tu bila dia uji saya nak sedih. So itu yang selalu. Begitu juga sebenarnya perlu kita berikan. Sebab tu Bonda tulis buku. Saya nak orang lain juga belajar bagaimana untuk sabar. Nanti Ustaz Ismail katanya apa yang patut kita beri. Sebab itu saya kata tak semestinya kata-kata. Mungkin kita bagi dia buku, biar dia baca buku tu, biar dia tahu. Saya ada satu non-Muslim dia buku saya sampai ketika nenek dia mati, meninggal, dan dia pun mesej saya rasa kalau dia selalu tengok tadabbur ni. Kalau dia
Dan dia kata memang banyak membantu kekuatan dalam diri dia. Sebab dia nenek tu memang rapat, kita selalu kadang-kadang ada nenek kita tu, kita banyak duduk dengan dia semasa kecil. Jadi macam mak bapak kita juga, kita memang rasa sedih sangat. Alhamdulillah, bukan saya yang gerakkan, Allah yang gerakkan hati untuk memberi dia buku tu untuk pada ketika yang tepat. Alhamdulillah Allah juga gerakkan hati dia untuk membacanya. Kalau saya bagi pun dia tak tergerak hati nak membaca, tidak juga. Tapi dia sendiri mesej begitu, Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita balik semula kepada tadabbur kita. Mana tadi ayat ni? Saya tinggal dah. Okey. Jadi kita tadi dia kata Allah SWT mengingatkan, kita serahkan pada Rasulullah, kita serahkan pada pemerintah kita. Jadi sebab itu, walaupun kita ni sebenarnya, kita ada ideologi politik berbeza-beza. Tetapi mungkin berbeza dengan pemerintah. Dalam keadaan kita ada pemerintah, kita lupakan ideologi itu. Kita serahkan dalam keadaan ini, mereka mesti ada membuat satu tindakan yang bagus. Tak perlu kita asyik komplain saja. Tapi kalau kita ada idea, kita salurkan idea kita kepada yang terbaik. Contohnya, kalau dari segi agama lah, saya mungkin salah seorang ustazah lah orang kata. Tulis surat, mesej kepada menteri, cadangkan. Jangan kita bercakap saja memaki dalam media sosial, itu tidak bagus. Kemudian dalam ayat tadi, la'alimahul ladzina yastambitunahu, mereka akan tentulah hal itu akan dapat diketahui oleh orang-orang yang layak. Jadi macam kita, walaupun kita, macam saya kata tadi, kita tak sama ideologi politik yang pemerintah. Contoh, saya tak kata saya, tetapi mereka tentu mencari orang yang pakar, yang boleh membantu. Takkanlah kalau cerita tentang COVID ni, dia pergi cari orang yang pakar lain untuk membicarakan tentang COVID ni. Segi ekonomi, takkan dia pergi kepada yang pakar lain, mesti dia pergi cari pakar ekonomi. Tentang banjir, tentang kebajikan dan sebagainya, dia bagi, minta pandangan-pandangan itu. Berbagai pihak, perbincangan telah dilakukan. Tapi kita nak bersuara juga yang kita sendiri tidak tahu apa yang berlaku di sekitar itu. Tidak boleh. Nampaknya, apa yang berlaku sekarang ini, Allah memang dah sebutkan dalam Al-Quran, walaupun di dalam perkara ini ialah berkaitan orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah semasa peperangan, semasa menghadapi orang kafir. Ada juga orang Islam yang mengaku dirinya Islam tetapi melakukan perkara yang tidak baik itu. Okey. Dan jika kalau kita cuba baca lagi ayat itu, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Sebab itu saya berikan tajuk pertemuan kita hari ini ialah bagaimana mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah dah sebutkan walaula fadlullah, kalau tidak kerana fadlullah, kita selalu sebut haza min fadli rabbi, kemuliaan Allah, kebaikan Allah dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitan, kamu akan ikut syaitan, illa qalila, melainkan sikit saja yang terikut syaitan. Saya nak beritahu diri saya lah, nak beritahu diri sendiri, rakan-rakan semua kita share, bukan rakan-rakan semua saja, bunda juga. Kita kena ingat syaitan itu sentiasa ada. Dan syaitan itu memang boleh mengganggu pemikiran kita. Terutamanya dalam ketika kita susah, ketika kita sakit, ketika kita diuji sekarang ni macam bencana, banjir dan sebagainya, ketika kita COVID ini dan sebagainya, syaitan itu memang dia ambil peluang. Ketika kita suka pun dia ambil peluang, ketika kita susah pun dia ambil peluang. Saya nak tahu, kenapa ramai orang yang sakit itu, walaupun dia orang yang mungkin educated, mungkin agamanya kuat,
kadang-kadang juga timbul apa, baca-baca seolah-olah nak syirik, percaya pada syaitan. Oh, dia kata ni kena buatan orang. Sebenarnya bila you terlintas dalam hati kita kena buat orang, syaitan itu akan masukkan you memang kena buat. Kita pun berfikir mencari siapa musuh saya, oh dia lah buat saya, dan dia berikan, syaitan ini akan berikan bukti-bukti dengan apa prasangka yang ada dalam diri kita. Itu yang selalu. Belum lagi kalau kita pergi dukun, saya tak kata yang mereka merawat cara Islam, sebenarnya tidak gitulah, di dukun. Dia pun datang jin masuk dalam badan dia. Dia katalah, tak tahu Allah Alam, keluar suara. Terdengar suara tu betul-betul suara. Betul lah macam suara ni. Itu syaitan. Syaitan boleh saja merupakan dirinya dengan apa-apa saja yang menyebabkan kita terganggu. Kalau iman kita tidak kuat. Kalau iman kita tidak kuat, kita akan percaya dengan syaitan. Kita akan yakin dengan syaitan. Kita tidak ada rahmat Allah, kita akan percaya dengan syaitan. Sebab itu Allah kata, laula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan. Kamu akan ikut syaitan. Sebelum saya nak cerita kenapa, macam mana kita nak cari rahmat Allah itu, kita lihat bahayanya kalau kita tidak ada rahmat Allah. Bahayanya kita kalau kita tidak mendapat fadilat daripada Allah. Kerana sedikit saja yang selamat daripada syaitan itu. Mereka yang mendapat rahmat Allah. Saya ingat sewaktu saya kanser, saya dapat mesej ubat-ubat juga. Dia kata dengan doktor ni, kanser ni, lagi-lagi yang tak nampak ini, dia kata ustazah ni orang yang berjaya, mungkin orang sakit hati, mungkin ini, mungkin itu. Banyak. Dan banyaklah bukti-bukti yang mereka berikan. Buktinya begini. Saya terus, sebab tu saya kata kita istikharah. Dalam apa treatment perubatan, kita istikharah kepada Allah setiap malam. Supaya dia tunjukkan yang betul. Jangan terus percaya kepada cakap orang. Bukan kita tak kata kita ni bagus sangat, tak. Tapi kalau saya lah yakin, tiba-tiba terganggu, saya kena buat orang, berhentilah, kemo nanti jadi gini. Sedangkan dia kata mungkin hanya dengan rawatan ini sudah boleh buat, boleh baik dan sebagainya. Itu masalah besar kita. Jadi kita perlu, walaupun mungkin kadang-kadang kita rasa sihir itu memang ada. Sihir memang ada. Dan mungkin memang disihir. Kita minta pada Allah. Dan jangan kita fikir siapa yang buat kita. Ini yang saya perlu ingatkan. Tolong, jauhkan minda yang mengatakan orang ni buat saya. Jauhkan. Kita akan menderita kalau kita ingat. Kita tidak akan happy. Sebab itu, kita memang doa pada Allah. Kalau betul saya disihir, ya Allah, baikilah. Sihatkanlah saya. Dan sebaiknya kita, ya Allah, saya mohon, saya nak maafkan orang yang buat saya. Biar saya, ya Allah, berilah ketenangan dalam hati saya. Supaya syaitan tu lari. Kalau tak, syaitan tu duduk kat kepala kita. Dan kita akan jadi makin sakit. Kita tidak akan sihat. Sebab bila hati kita sakit, bila hati kita menderita, sentiasa rasa rendah diri bila orang buat kita tidak akan jadi sihat. Macam mana fizikal kita nak sihat? Sebab itu, saya selalu nasihatkan. Sesiapa yang merasa diri disihir, tolong jangan hebahkan yang you sakit. Sebab kalau betul orang sihir you, orang yang sihir itu akan lebih suka. Syaitan kan? Sihir, orang yang sihir itu syaitan. Dia bantuan syaitan. Maksudnya, Allah memang kan dah izinkan. Syaitan kacau umat manusia. Sebab dia minta izin daripada Allah. So ada orang yang nak sihir orang tu minta daripada syaitan. Bila kita sebarkan bahawa kita ini disihir, maka orang yang menyihir itu akan cukup seronok dan syaitan pun berseronok.
Dan syaitan ganggu kedua-duanya. Ganggu yang disihir dan ganggu yang menyihir. Saya nak, mungkin tak ada berkaitan dengan ini, tapi saya ambil penghebahan tadi. Maksud penghebahan. Kita jangan hebahkan. Kita hebahkan yang baik-baik saja. Kita ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu jelas. Kalau kamu mendapat nikmat Allah, maka berceritalah. Ada orang komen saya. Baik-baiknya keluarga bonda. Yelah, saya cerita yang baik-baik saja. Yang tak baik, saya tak cerita. Sebab buat apa kita cerita keburukan? Kita nak baik supaya orang semua berfikir tentang perkara baik. Kita cerita yang baik supaya semua orang positif dalam minda mereka. Bahawa kita boleh rupanya berbahagia. Kita boleh begini-begini. Itu sebab kita cerita yang baik-baik. Jangan kita cerita susah kita. Orang pun susah tengok kita. Saya kalau dulu-dulu lah kan, waktu muda-muda orang selalu ajak ceramah keluarga ni. Betul, kita ni suami isteri. Kalau kita sakit, kita ngadu kat suami. Suami pun begitu, ngadu kat isteri. Of course lah kita nak ngadu dengan siapa. Tetapi kalau mengadu daripada pagi sampai ke petang, mengadu sakit, pening lah suami kita. Pening lah isteri kita. Kita tahan-tahankan sikit. Jangan keluarkan semua. Sebab kita menjadikan orang sekeliling kita negatif apabila melihat kita tidak sihat. Sebab itulah orang selalu cakap, nampak ceria je. Kadang-kadang kita rasa sakit, tapi kita terpaksa tunjuk ceria. Supaya orang keliling kita ceria, bila orang keliling kita ceria, kita akan ceria. Kita akan bahagia. Itu. Saya bukan nak. Yalah, maksudnya, itu memang kaedah dululah saya sebut sampai sekarang pun. Sebab saya sendiri merasa dan kalau kita sihat, orang keliling kita pun rasa nampak senyum. Tengok kita pun impak dia balik kepada kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, jangan kita benarkan syaitan itu ikut kita. Sebab itu Allah sebutkan, kalau bukan fadilat Allah, kalau bukan kemuliaan Allah, bukan rahmat Allah, kita ni ikut syaitan. So, kita kena kejar rahmat Allah. Kita kena kejar fadlullah. Bagaimana nak dapatkan itu? Mesti kita dekat dengan Allah. Sebab tu, bonda mulakan tadi, bukan susah nak dekat dengan Allah. Bukan mesti kita duduk kat tika semayang saja. Tetapi kita zikrullah. Kita sebut nama Allah. Kita sebut la haula wa la quwata illa billah. Kita sebut subhanallah. Kita sebut alhamdulillah. Dengan sendirinya kita sentiasa mendapat rahmat Allah. Kita dapat. Saya nak tanyalah sahabat-sahabat sekalian. Ramai ni. Banyak komen dah saya tak keluarkan. Hebahkan perkara yang baik. Betul-betul. Ada tu sebut sabar tapi terus mengeluh. Satu hari suntuk pening suami. Betul. Betul. Itu sebab saya sebut Ustaz ni dia ada banyak pengalaman. Dia share kat kita tu sebenarnya. Dia bukan cerita dengan saya, dia cerita dengan sahabat-sahabat semua. Kita boleh sebut sabar tu mudah disebut, tapi kita tetap mengeluh, kita tetap merintih, pening pula suami kita, pening pula anak-anak kita dengan keadaan kita. Bodoh diuji begitulah, bila bercakap macam ni Allah uji juga. Bila sakit, kadang-kadang tak tahan nak cerita juga, sakit. Kita boleh cerita, bukan tak boleh cerita, macam benda lah. Cerita, saya sakit kaki. Kadang-kadang mesej kakak-kakak ni, mesej kita, saya ada sakit ni. Mungkin dia ada idea untuk memberi ubat, tapi tidaklah selalu kita bercerita. Kadang-kadang tanya dah sihat ke sihat, padahal kita masih sakit. Masih boleh tanggung. Okey, apa tadi boleh nak tentang rahmat ni. Sebenarnya, rahmat itu daripada Allah. You beramal pun kalau Allah tak nak bagi, tak bagi juga. Jadi senjata kita ialah doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Itu Rasulullah sebut di hadis sahih. Doa itu senjata orang beriman. Ya Allah, berikanlah rahmatmu. Sebab tu saya, kalau orang tu birthday ke, anniversary ke, saya selalu sebut mudah-mudahan Allah berikan rahmat. Saya selalu juga sebut bahagia dunia akhirat. Tapi hati saya memang kata mudah-mudahan Allah rahmati. Dan banyak saya tulis mudah-mudahan dirahmati Allah. Sebab kita nakkan rahmat itu. Kerana rahmat Allah itulah kita bahagia. Kerana rahmat Allah itulah, saya nak tanya tadi perempuan pernah lupa. Rasanya turut serta dalam majlis
ilmu kita pada pagi ini pilihan kita ke? Sebenarnya tidak. Rahmat Allah. Kita tadi berbolak-balik, nak ikut ke tak? Buat ke tidak? Nak buat ke tidak? Benda lah, tak tahu orang lain. Saya nak jawab di apa yang pada diri saya. Saya nak sambung ke tadabbur. Sambung ke tadabbur. Tanya pada Allah. Ya Allah, apa yang terbaik, gerakkanlah hati saya. Apa yang patut saya buat, gerakkanlah hati saya. Kita mohon, sentiasa mohon. Bukan memohon ketika rasa, banyak kali dah benda sebut ni, bukan perkara besar nak kahwin baru istikharah, nak beli kereta baru nak istikharah, nak beli rumah baru nak istikharah. Tidak. Dalam semua perkara kita mohon yang baik-baik. Kita mohon yang baik-baik. Kalau kita tidak solat pun macam kita kata, oh kita dah istikharah nanti. Kita pun kata kita ni dah tinggal berapa minit. Kita terus, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah, banyaklah baca-baca zikir. Ya Allah, saya pun tadi ni, saya fikir, ya Allah, bukakanlah hati saya, terangkanlah hati saya, mudah-mudahan yang saya cakap itu Allah reda. Yang saya cakap ini, yang bunda akan sampaikan ini, bukan perkara yang salah, bertentangan dengan hukum Allah. Sesuatu yang diredai Allah, itu kena sebut. Meskipun kita berpengalaman, meskipun kita ni orang kata ujung jari je kalau setakat nak pergi ceramah 5 minit tu, kita kena doa. Kita kena minta kepada Allah. Siapa tahu lidah kita tersalah sebut. Lidah kita tergelincir. Pemikiran kita tergelincir kepada perkara yang tidak diredai Allah. Jadi kita memang minta. Orang kata, macam kita cakap dengan diri kita, kadang-kadang kita rasa risau. Dia kata, Ruqayyah, mintalah pada Allah. Saya selalu sebut diri saya macam tu. Ruqayyah, jangan risau sangat. Allah itu ada. Kita kuatkan hati kita dan insya-Allah kita memang terus minta pada Allah. Sebab kita ni penguat kita, pemberi rahmat ya Allah. Jadi tadi bagaimana kita mencari rahmat Allah? Pertamanya, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan semua ibadah wajib mesti buat. Ibadah sunat ditambah. Zikir tidak berhenti. Orang kata pula kita orang gila, ustazah, zikir aja. Tak, insya-Allah tak ada orang kata kita gila. Bukannya kalau sahabat semua yang kenal saya, jumpa saya berzikir aja ke? Tidak kan? Zikir itu bukan semestinya sentiasa astagfirullah, sepanjang masa kita membaca je. Mungkin ada masanya bila kita berdepan sahabat tengah bernyembah. Maksudnya kita ni peka. Kita ingat Allah. Ada Allahu Akbar dalam diri kita. Kita sebut. Walaupun kita tak lahirkan di mulut. Sempat kita zahirkan di mulut, kita zahirkan di mulut. Boleh kita zahirkan, alhamdulillah kita zahirkan. Begitulah sentiasa. Dan memang tidak tinggal dalam doa kita untuk mendapat rahmat Allah. Apa yang kita buat ialah rahmat Allah. Jangan dengar lockdown semua cerita, oh pergi beli ni beras 3 kampet, pergi beli. Doa dulu, ya Allah. Allah, berilah petunjuk Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dengan sendirinya Allah berikan rahmat. Sebab Allah, rahmat itu milik Allah. Rahmat itu milik Allah. Tapi kalau kita tak sebut Allah, bagaimana Allah nak bagi rahmat kepada kita? Kita hanya melayan bibir kita bercakap. So Allah tak dekat dengan kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan, sudah pukul 10 lebih. Jadi baguslah saya akhiri, kita baca satu ayat je hari ini. Kita nak tekankan tentang rahmat Allah. Dalam suasana kita banyak ujian hari ini. InsyaAllah Allah rahmati kita. Kepada mereka yang diuji dengan banjir, kita yang tidak terdedah banjir pun, kita minta Allah beri rahmat kepada mereka yang dilanda ujian. Kita doakan sentiasa. Kita ingat, bila hujan kita pun teringat hujan. Dalam masa hujan tu adalah waktu yang bagus doa. Mujarab doa. Doakan supaya sahabat kita di mana sahaja mereka berada, kenal ataupun tidak, mereka sentiasa dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang banjir kepada mereka, tapi banjir itu rahmat. Sekiranya kita minta bahawa banjir itu rahmat kepada mereka. Ya, kita minta begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita doa bukan untuk diri saja. Doa untuk orang lain. Sebenarnya dapat pahala. Kita mendoakan orang lain itu lagi banyak dapat pahala. Doa itu ibadah.
Ingat, doa itu ibadah, doa itu senjata mukmin. Ibadah, kita doakan orang lain dan doa kepada orang lain itu mujarab. Lagi-lagi kalau yang didoakan dia tidak tahu kita doakan dia. Ini tak kita perlu tulis. Saya sentiasa mendoakan, tak perlu tulis sebenarnya. Tapi kita dah terbiasa. Apa benda ayat saya nak sebut, nak bagi tenangkan. Saya doakan kita nak bagi tenang hati. Tak apa kita sebut. Tapi sebenarnya kita doa kita tu lebih daripada apa yang kita sebut. Boleh kita pun sentiasa baca Fatihah, sedekah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan rahmat Fatihah ini, berilah ketenangan hati kepada mereka yang dilanda banjir. Kalau ada orang saudara mara kita yang sakit, yang kita kenal, kita baca doa, sebut namanya, Allah tenangkan hatinya, angkat ujiannya, doa sentiasa. Bukan kita bercakap saja dengan dia, tenanglah, sabarlah. Lagi-lagi kalau kita tengok dia jenis yang tidak sabar. Sini kita tengok dia macam tak tahan ujian. Kita memang, ya Allah, doa kita supaya dia tahan ujian. Kita pernah tak tengok ada orang kematian contohnya, macam dia tak sedar diri, bercakap itu ini. Saya pernah ada orang suami dia meninggal, dia jumpa saya. Kenapa kena kat saya, Ustaz? Ramai lagi orang lain ada suami gini-gini, kenapa saya yang kena? Kita pun istighfar aje lah. Sebelum kita nasihatkan dia tu, kita istighfar. Mungkin dah beri, macam saya tadi, berikan pujukan kasih sayang tu. Dah lama, dia dah tenang, baru kita bagi tahu. Pilihan Allah dekat Uni, satu perkara yang Allah sayang. Barulah kita masukkan, jangan terus bila dia tengah susah hati Allah sayang, dia tak boleh terima. Hati dia tengah memberontak. So kita kena pandai dari segi memberikan memberikan peringatan. Pertamanya sebab itu kalau saya nak sebut lagi ni, kalau kita nak pergi bantu orang, kita doa untuk diri kita. Ya Allah, mudah-mudahan ayat perkataan yang saya nak keluarkan ni baik untuk mereka, menenangkan hati mereka. Sebab kalau kita tidak minta kepada Allah, kita saja nak bercakap, kita tahu apa yang kita boleh cakap. Jadi kita ni doa dulu, ya Allah, saya nak pergi ziarah sebulan. Ya Allah, terangkanlah, bukakanlah saya kata-kata yang baik yang boleh menenangkan hati. Selain daripada kita doa supaya yang kita nak ziarah itu tenang hatinya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat syurga yang dikasihi Allah, mudah-mudahan Nuria Hassan, saya nampak lebih ceria. Alhamdulillah. Okey. Ustaz, terima kasih Ustaz Ismail. Satu sokongan pada saya, Tuan Haji Zainuddin, sama-sama. Ustaz Ismail, macam ni lah Ustaz beri sokongan pada saya, semangat saya nak bercakap. Ya, saya sebenarnya terima kasih kepada semua yang mengikuti live saya. Saya rasa hidup, saya rasa saya lebih senang, lebih banyak belajar, apabila bersama ramai yang nak bersama dengan saya. Bonda risau juga bila orang lupa dah kalau saya live, orang tak masuk. Tak adalah kawan untuk bonda ni. Mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita perlu beramai-ramai. Kita perlu ada sokong menyokong. Kita perlu merasa bahawa kita hamba Allah. Okey, jadi pada akhirnya saya mohon maaf seandainya terkasar. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu mungkin kesilapan saya lah ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan sihat. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Dan kita diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Kita sentiasa diberikan rahmatnya untuk terus menggali, mencari tadabbur Al-Quran supaya kita menjadi insan, menjadi manusia, hamba yang taat, mendapat redha Allah. Sentiasa sabar, bukan masalah sabar itu datang sekejap begitu, tetapi ia perlu diusahakan. Dengan hamba yang syukur, hamba yang kata macam-macam lah ya, kita tak ada tempat untuk mengadu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sudahi pertemuan kita dengan membaca sedikit doa selamat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dalam semua perkara, terutamanya agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة منا وترفعنا في السماء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.